الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Boleh alih meja ni tak? Gosongnya meja ni tak? Kejap lah, tak nampak bunga ni. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat limpah kurnia, pagi ini kita berkesempatan dalam satu majlis. Majlis yang sangat bermakna bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat saya pengacara majlis, yang saya kasihi Cik Johari bin Muhammad Penau Madrasah Al-Amin, Cik Rosli, Cik Yusni, Haji Mazno, dan sekalian yang terlibat menjayakan program sambutan Maulid Rasul peringkat Madrasah Al-Amin Taman Ar-Rambai Utama. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama pada pagi ini dapat hadir di rumah Allah ini untuk kita sembahyang fardu subuh berjamaah yang diimamkan oleh imam. Sedap suara dia, tenang je kita jadi makmum tadi tu. Sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang berusaha begitu terilmu, Allah akan mempermudahkan jalan ke syurga baginya. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita je duduk dalam majlis ilmu ni, malahan malaikat-malaikat Allah pun hadir sama. Kalau nak cerita, ganjaran pahalanya sangat besar. Allah kirim raqib atid bersama untuk mencatat amalan apa yang kita buat sebagai hamba Allah atas muka bumi ini. Speaker ni macam kuat, mikrofon baru, speaker baru. Itu sebab saya jauhkan sikit. Ni main 20,000 ni speaker ni. Syukur pada Allah ya. Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita dapat sama masyarakat Taman Rambai Utama. Ramai orang kita yang ambil mudah. Anak dia punya lahir macam-macam. Buka Lazada, Shopee, beli belon, pergi kedai kek, beli kek tu. Panjang lilin dia tiup, semput nafas, atuk pun kena pergi beli belon. Bila sampai hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai yang tak terbit dari jiwanya tanda kasih dan sayang. Syukur pada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bagi tahu, Allah ciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Paling baik kejadian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita sama-sama dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa berada di bibir Nabi sebelum kewafatan baginda Rasulullah. Sayangnya Nabi kepada kita. Bila tanya anak-anak kita, saya dah tengok dalam satu video WhatsApp, tanya anak-anak remaja, siapa itu Muhammad? Tak tahu, tak kenal. Tanya artis Korea, kenal. Siapa nama bapa Nabi Muhammad? Tak tahu. Siapa nama datuk? Lagi tak tahu. Maknanya
Maknanya penghayatan dalam diri umat Islam itu makin lama makin longgar. Itu pentingnya kita sebagai khalifah Allah atas muka bumi ini jadi pemimpin, penaung surau, pengurusi surau, penaung masjid, pengurusi masjid, ketua kampung, JPKK, sidang dan sebagainya. Kita ada tanggungjawab yang sangat besar apabila Allah amanahkan kita jadi pemimpin. Kan main-main tuan-tuan, nak kahwin seronok kahwin. Tidur malam pun tak lena nak kahwin. Nak kahwin. Kahwin yang pertama seronok, kahwin nombor 2 lagi seronok. Macam mana aku nak ngakalkan bini aku ni? Kejap-kejap kursus, kan? Bila mana kita ada tanggungjawab kita besar. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini adalah untuk memberi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak lain tak bukan untuk bagi rahmat seluruh alam. Rahmat. Kasih sayang Allah, kasih sayang baginda Rasulullah. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kita hari ini angkat takbir. Allahu Akbar. Kita semayang, kita dapat tahu cara semayang, kita dapat mengucap kalimah syahadah. Kita tutup aurat, kita didik anak, kita dapat rumah yang cantik, kenderaan yang cantik, segala-galanya. Kenapa? Kerana baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak, tak ada rupanya kita hari ini duduk dalam majlis ilmu. Kalau tidak ada rasa cinta, kita tak tengok telur pahau depan ni. Warna purple, merah, warna-warni, kuning, betul? Coklat. Kenapa? Kerana rasa cinta. Kerana ada kerjasama kasih sayang masyarakat dalam baik dapat tangkap. Tidak kena ganti. Dalam masyarakat taman ada kerjasama, ada kasih sayang. 3 hari je pengacara majlis sebut tadi. 3 hari je war-war. Dah dapat 2,000 lebih. Kalau seminggu mau 10,000. Kalau setahun dia wawarkan lagi banyak dapat, betul? Tapi jangan tamak-tamak. Maknanya kasih sayang itu terbit. Bukan senang nak buat telur pahau ni, tuan. Nak gebus dulu. Nak cari sama warna, pergi Maidin dah habis, pergi dekat Kampung Jawa, tinggal sikit, kumpul lagi nak dapatkan begini. Dia punya kilat macam baru beli je kilatnya. Ada kasih sayang, ada kerjasama untuk apa? Untuk sama-sama kita rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman hari ni makin lama orang kita ni tak sebut orang tempat lain, orang Melaka. Makin lama makin macam dijirus air di daun keladi. Yang datang ni alhamdulillah. Yang kita dapat masuk dalam guru WhatsApp, tak ada rasa jiwa, tidak ada rasa untuk hadir sama-sama. Orang Melaka hari ni sebut je Melaka, satu Malaysia, pandang Melaka ni. Hebat Melaka ni tuan. Jangan main-main. Kacang bukan sebarang kacang, kacang melilit di kayu ara, datang bukan sebarang datang. Datang nak jumpa tuan-puan semua. Angkut-angkut terbang ke langit disambar merbah. Wa ima bertangkuk bumi dan langit. Berjuang demi agama Allah. Jangan pernah berubah. Ini tanggungjawab kita tuan. Baris hitam aja ni. Macam barisan untuk sidang aja. Sebab apa tuan-tuan? Orang pandang negeri Melaka. Sebab negeri Melaka jadi satu benda yang amat memalukan. Bukan main-main tuan-tuan. Maruah kita. Jadi tanggungjawab kita nak mempertahankan negeri yang kita sayangi. Saya tengok kita semayang tadi sap-sap. Bagus penjarakan sosial. Orang pun WhatsApp saya, Ustaz, Mekah Ustaz, Mekah dah rapat Ustaz. Dah rapat. Kita sampai bila nak jawab Ustaz? Saya pun telefon pengarah Jabatan Agama Islam Melaka. Assalamualaikum Datuk. Tok, macam mana Tok? Baik Tok, baik. Tok. Jabatan Agama Islam Negeri Melaka dahului dan diikuti. Hashtag ni. Jabatan Agama Islam Melaka dahului dan diikuti. Jadi sebelum negeri-negeri lain dalam Malaysia ni buat, negeri Melaka buat dulu Datuk. Rapatkan saf dulu.
Bagi kita 2-3 hari kita bincang mesyuarat, bincang mufti. Saya rasa tuan-tuan, tak lama lagi kita akan dapat sembahyang rapat saf, insya-Allah. Tapi jaga nak sembahyang, deodorant kena pakai. Kita dah lama 2 tahun lebih sembahyang jarak ni tuan-tuan. Betul? Nyanyi dengan orang sebelah. Tahan nafas sujud. Kena bersugi dulu, sunnah Nabi. Gosok gigi. Betul? Kemahal pun kayu sugi tu RM1.50 je. Gosok gigi, kebersihan. Isteri tengok suami nak sembahyang rapat, tengok butang baju dia. Kalau butang baju, butang 5 macam abang saya ni 5 butang tu. Kalau butang dia 5 pakai butang 1, sedih. Tengah-tengah pula ada 2, satu warna hijau, satu warna oranye. Lagi sedih. Kita nak sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni kena cantik-cantik. Kita nak dating dulu bukan main lawa lagi. Kita mengenal erti sembahyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, masyarakat Islam, masyarakat sebelum kedatangan Islam, sebelum kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Islam, masyarakat pada ketika itu, apa yang berlaku? Masyarakat Arab jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah sembah berhala, diangkat berhala, letak tepi Kaabah, sembah berhala dan sebagainya. Jadi bila dilahirkan baginda Rasulullah, benda ni semua selesai. Untuk apa? Untuk menanamkan akhlak dalam diri, sebab akhlakul Quran yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni, kita bila sebut Nabi Muhammad yang datang masjid, datang surau, alhamdulillah dia tahu selawat, senantiasa berselawat ke atas baginda Rasulullah. Tapi akhlak tu kita tak ikut. Selain daripada kita mengetahui proses kelahiran baginda Rasulullah, sebelum Rasulullah dilahirkan ke dunia, ayah baginda bernikah dengan Siti Aminah. Betul? Bila dia nak menikah, lepas tu dia pula meninggalkan isterinya pergi satu tempat namanya Syam di kota Madinah. Proses demi proses itu. Bila proses dalam kandungan mengandung, bapa meninggal, lepas tu ibunya pula lahirkan, dia ambil, diletakkan di sebuah desa di tempat yang memang biasa orang Arab begitu, supaya membesar dengan sihat di pedalaman. Halimatus Sa'diyah mula-mula tak nak, sebab tak ada apa untungnya orang lain menyusukan dapat duit. Ini barang nampak macam tak ada duit, jadi dia tak nak. Tapi bila mana Allah bukakan hati dia, boleh daripada tak ada orang lain yang aku nak susukan, agaknya orang Arab air susu banyak agaknya. Makin lama makin bahagia, makin lama makin ceria, makin lama makin gembira. Dia pun tengok Rasulullah membesar. Bagai juara. Bila dia tengok peristiwa malaikat datang belah dada Nabi, dia takut. Wah, ini lain macam ni. Dia pulang balik Rasulullah kepada ibu Rasulullah. Bela sekejap, meninggal pula ibu. Jadi anak yatim piatu dibela oleh datuk. Datuk pula meninggal, dibela bapa saudara. Jadi proses itu. Kenapa? Supaya Rasulullah membesar sebagai juara. Tidak ada kebergantungan kepada manusia. Akhlak Rasulullah, dakwah, akhlak. Mata Rasulullah, mata hitam ni bulat, besar, cantik. Rambutnya tak lurus sangat, tak kerinting sangat. Tubuh tak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sederhana. Sesiapa yang memandang Rasulullah akan jatuh hatinya. Tengok muka, hati tenang. Tengok muka Nabi, tengok gaya jalan baginda Rasulullah, hati dah cukup tenang. Kita hari ni ikut. Jangan tengok orang sikit kita menyampah, bencinya aku. Belum tengok dia cakap lagi, kita dah tak suka orang. Itu yang Nabi suruh, sampaikan salam, sebarkan salam. Tapi kerana dek Covid, kita tak boleh bersalaman. Kita boleh Assalamualaikum, bagi salam aja. Kita dah sembahyang jarak-jarak. Ceramah agama, macam-macam ceramah. Balik kita sampai tak kepada anak kita? Tak. Balik kita bagi tahu tak pada isteri kita? Tidak. Sembahyang Jumaat kita pergi dengar khutbah, balik. Ibu-ibu anak pergi sembahyang Jumaat dengar khutbah, balik ada tanya tak? Nak. Tadi khutbah Jumaat apa cerita Pak Imam tu? Kita pun tak tanya, sebab anak kita pun dia pergi je. Dia tak save dalam kepala dia. Jadi bagaimana nak menjadi keluarga yang cemerlang? Kita kena bina.
Kita dah dengar kisah Rasulullah lahir ni dah berpuluh-puluh kali. Daripada kita kecil sampai umur sekarang. Tapi apa yang kita ambil sebagai panduan, sebagai ikutan proses kelahiran baginda Rasulullah sampai kewafatan baginda Rasulullah, apa yang kita ambil? Kasih sayang Nabi, akhlak Nabi, apa yang Rasulullah buat, sunnah Nabi, kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam itu tinggi. Nak jadikan Islam itu tinggi, kita umatnya kena memberi satu contoh yang terbaik. Hari ini, kalau dulu kita lihat kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, Panglima, Datuk Panglima Hang Tuah, apa keris nama dia? Keris dia? Taming Sari. Dulu Taming Sari. Hari ini apa? Keris Taming Sari moden. Hari ini masyarakat kita berpecah kerana media sosial. Hari ini anak kita runtuh akhlaknya kerana TikTok, kerana Instagram, kerana berbagai-bagai teknologi di hujung jari. Kita boleh gunakan setiap benda yang berlaku. Ada pro dan kontra. Yang baik dan yang buruk. Ambil yang baik. Tapi hari ini kita cukup risau tuan-tuan. 2021 pada ketika ini. Tahun 2021. Kita lihat 10 tahun yang lepas bagaimana. Pada tahun begini bagaimana. 10 tahun yang akan datang bagaimana. Kalau tak betul-betul kita memahami apa yang sedang berlaku dalam negara Islam, namanya negara Malaysia. Hari ini tuan-tuan, kita cukup takut. Kalau kesedaran itu tidak timbul dalam hati masyarakat Islam untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman, kata Nabi. Orang yang tidak mencintai aku lebih daripada cinta mak bapak dia, cinta harta dia. Kena sempurna iman, baru dia cinta baginda Rasulullah, baru cukup title mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Nak tanamkan itu, nak suruh sembahyang subuh. Berapa ramai yang babas sembahyang subuh? Bila mana perintah sembahyang itu tuan-tuan? Syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang. Apa orang wajib sembahyang? Yang pertama, dia mesti beragama Islam. Wajib dia sembahyang. Siapa yang beragama Islam wajib. Tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk telentang mengiring. Akhir sekali pakai kerdipan mata, macam tu sekali, wajibnya sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Benar, orang yang sembahyang terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Benar. Tapi masih lagi orang sembahyang dia ngata hal orang. Masih lagi dia sembahyang dia bergaduh laki bini. Masih lagi dia sembahyang dia tipu isteri dia. Masih lagi dia sembahyang, maknanya sembahyang dia tidak sempurna. Ini kita sama-sama ingat. Saya ingatkan diri saya tuan-tuan. Sama-sama kita. Bila mana perintah wajib itu wajib kena buat. Hari ini kita baca ayat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu proses penurunan Al-Quran. Di bait al-Aidha, Luh Mahfuz turun, di bait al-Aidha turun, ayat demi ayat, surah demi surah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita baca Quran dengan kita sembahyang, ada beza tak? Ada. Beza dia apa? Bila kita sembahyang, otak kita macam-macam fikir. Sebab kita tak faham apa yang kita baca. Bila kita baca Quran, kita fokus, tak terfikir lain. Sebab nak tengok hukum tajwid. Konsentrasi itu lebih. Dua benda ni bila kita gabung sembahyang dengan baca Quran, kita dapat satu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang sangat hebat. Penting bagi kita umat Islam, umat akhir zaman seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu kepada para sahabat, siapakah orang yang paling beruntung? Sahabat bagi tahu kami lah. Nabi bagi tahu apa? Yang paling beruntung yang tak pernah tengok aku, yang tak pernah jumpa aku, yang tak pernah hidup zaman aku, tetapi dia cinta dan kasih kepada aku. Ini yang kita nak jadi ni. Hari ni kita nak jadi ni. Duit yang kita dapat itu bukan semua kita punya. Ada untuk orang lain. Allah bagi kita pemegang amanah seketika.
Katalah gaji 5,000. Nak tengok 5,000 gaji kita itu, mana kita salurkan? Rumah besar yang kita ada, Allah nak melihat. Rezeki yang Allah bagi, mana kita gunakan? Supaya kita tidak jadi orang Islam yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu sifat yang cukup terpuji. Sebab apa? Sebab kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah kan main-main. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini kita mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini kita tutup aurat. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini kita dapat sembahyang berjamaah. Kita tidak hidup dalam keadaan maksiat, kita tidak hidup dalam keadaan yang berpecah. Kita hidup dengan penuh kerukunan. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dakwah senang, tuan-tuan, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Senang. Senang kenapa? Indah. Sebab ada rostrum. Ada air. Cantik cawan dia. Sejuk pula air. Duduk dalam mikrofon speaker 17,000. Betul? Indah. Hari ini majlis ilmu. Tapi zaman Rasulullah nak sebarkan Islam, mula-mula sembunyi-sembunyi. Kena berperang. Nak dapat sebuah negara Islam yang hebat, kena hijrah. Nak satukan golongan. Hari ini kita dah hidup aman damai. Tapi macam-macam orang Melayu ni pasti. Macam-macam. Macam-macam bendera, macam-macam pahaman, macam-macam benda yang berlaku. Berpecahlah orang Islam dalam Malaysia. Berpecah daripada 1 pecah 2, 2 pecah 3, 3 pecah 4, 4 pecah 5. Macam orang belajar silat pecah 4 dulu, ya. Apabila berpecah, siapa yang untung, tuan-tuan? Orang kafir. Ini yang kita nak kena jaga. Ambil contoh baginda Rasulullah, menyatukan. Jadilah kita seperti jarum dan benang, mencantumkan. Janganlah kita jadi seperti gunting, memisahkan. Kita dah rasa kesengsaraan yang berlaku. Zaman dulu berperang macam-macam. Dah dapat satu negeri, ada satu sikitul pula yang menghancurkan. Ini yang kita nak jaga. Itu sebab contoh kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita dengar, tetapi kita kena menghayati. COVID-19 datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pengurusi surau yang meninggal. Banyak ahli jawatan kuasa surau yang meninggal. Banyaknya ahli jawatan kuasa masjid yang meninggal. Ada pegawai syarak yang meninggal. Betul. Ada juga yang sihat lagi. Ada juga yang masih lagi meletakkan dirinya setiap subuh datang sujud kepada Allah. Inilah tempat untuk kita balik. Checkpoint terakhir dalam hidup kita adalah di masjid dan di surau. Checkpoint terakhir. Tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sembahyang berjamaah. Ini sangat penting. Nak jaga masyarakat kita. Masyarakat kita al-Islam ya'alu wa la yu'ala alaih. Ada Quran mukjizat Nabi Muhammad. Baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aduh, aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam. Nak dapatkan ketenangan itu, baca Quran. Baca Quran bukan sekadar baca. Menghayati macam dalam surah Yasin ayat 65. Hari ini akan aku kunci mulut mereka. Akan berkata tangan mereka. Yang kita baca surah Yasin. Maknanya mulut ini, bila kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cakap dah tangan, kaki yang akan bagi tahu apa yang kita buat atas dunia. Tangan cakap, ya Allah, bila sambutan Muhammad Rasul, tangan inilah yang buat telur pahau. Sambil-sambil berselawat nanti kita akan bagikan kepada orang Islam yang hadir. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
alaika. Telur pun jalan. Tangan. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka Allah dua golongan, pertama jin, kedua manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang ada hati yang tak gunakan hati mereka pada jalan Allah, neraka tempat dia. Walahum a'inun la yubsiruna biha, yang ada mata tak guna pada jalan Allah, melihat kehebatan Allah, neraka tempat dia. Walahum azanun la yasma'una biha, yang ada telinga tak gunakan telinga mereka mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat, mendengar orang baca Quran, dengar suara suami, anak dengar suara ibu, isteri dengar suara suami, dengar benda baik. Kalau tidak guna tiga benda ini, hati, mata dan telinga, ulaika kal an'am, lebih hina daripada binatang ternak. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hidup kita sementara. Kita ada seorang Nabi akhir zaman yang kita dapat sebagai anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah baginda dengan sebenar-benar cinta, berselawatlah ke atas baginda dengan sebenar-benarnya. Jadikanlah bibir kita, mulut kita, hati kita untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab apa kita nak syafaat baginda Rasulullah? Bila kita dibangkitkan semula nanti di padang mahsyar, kita akan nampak Rasulullah. Kita pergi, kita lari nak dekat dengan Nabi, nak dekat dengan Nabi. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Rupa-rupanya atas dunia kita cukup kedekut untuk berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah dengar setiap kali sembahyang Jumaat bagi orang lelaki Islam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap kali kita dengar orang sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita kena sambut tuan-tuan. Jangan kedekut, sebab itu Nabi kita. Penghulu bagi segala Nabi, ketua bagi Nabi-Nabi. Yang mana kita dengar kisah, macam-macam kisah. Isra' wal Mi'raj, jumpa dengan macam-macam Nabi. Betul? Kita dengar kisah itu, apa yang kita ambil iktibar? Saya tak nak kita dengar kisah, tapi kita tak buat dalam perbuatan. Tak gunakan dalam perbuatan. Perbuatan macam mana? Perbuatan yang kita lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Apa dia rakam dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Macam-macam Allah bagi penekanan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Untuk apa surah ini diturunkan, ayat ini diturunkan, ditegaskan kerana apa? Ada asbabnya, asbabun nuzul. Sebelum ataupun selepas peristiwa, berbagai-bagai peristiwa, kita ambil i'tibar. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajara fanfajarat minhu 12 'aina. Kisah bagaimana terbit 12 mata air. Ini semua ada kisah. Kita gunakan Al-Quran itu untuk kita menghayati. Bukan hanya beli Al-Quran untuk buat hantaran kahwin sahaja. Ataupun beli Al-Quran untuk isteri ke isteria, baru kita nak cari mana Quran dulu Quran. Cari atas almari, dah penuh bergabung. Nak baca pun dah tak tahu. Alif tendang lam, lam tendang ya, sabdu ni nak baca macam mana. Isteri yang masuk hantu ni pun cakap, aku lagi pandai baca daripada kau. Tuan-tuan membuat yang dirahmati Allah, jangan kita jadikan sebagai budaya semata-mata Al-Quran yang cantik-cantik. Banyak kita dapat Al-Quran, banyak kita beli Al-Quran, banyak orang hadiah Al-Quran. Baca untuk apa? Untuk kita dapat syafaat. Sebab dalam kubur besok yang kita baca Al-Quran, Al-Quran itu akan jadi pendinding ataupun peguam bela bagi kita, peguam bela. Atas dunia ni kalau ada kes kita pakai peguam, dalam kubur besok Al-Quran itu jadi peguam bagi kita, membela kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan agung.
paling sempurna kejadian yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan baginda Rasulullah. Tak ada manusia pun Allah suruh malaikat pergi belah dada dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dada, dikeluarkan seketul darah. Inilah darah yang, inilah daging, inilah benda yang ada iblis duduk dalam tu, dikeluarkan dalam tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dibawa Isra wal Mi'raj sekali lagi. Jadi paling sempurna kejadian Allah Subhanahu wa taala menciptakan baginda Rasulullah. Kita dah belajar hadis, kita dah belajar Al-Quran, kita dah faham apa yang kita baca, kita dah dapat mengucap 2 kalimah syahadah. Hari ini ramai orang sebut orang Islam, ramai orang kita dalam negara kita orang Islam. Islam, orang Melayu mesti orang Islam. Kalau dia kata dia Melayu, dia bukan Islam, makna dia bukan Melayu. Melayu mesti Islam. Bila sebut orang tu bangsa Melayu, mesti dia beragama Islam. Bila orang Melayu dia tak reti baca Quran, sedih. Bila orang Melayu dia tak reti sembahyang, sedih. Sebab dia dapat Islam secara warisan. Mak dia orang Islam, bapa dia orang Islam, maka lahirlah dia sebagai orang Islam. Bila orang Islam dia tak reti baca Quran, sangat-sangat sedih. Bila orang Islam dia tak reti sembahyang, cukup-cukup sedih. Tanggungjawab kita bersama untuk kita sampaikan. Bila kita tengok orang tu dia tak nak sembahyang daripada kecil sampai dia besar, satu hari dia jadi orang tua, hati dia terdetik untuk pergi surau Al-Amin untuk sembahyang. Walaupun dia tak pandai sembahyang, dia masuk, dia beli kain di Maidin, pakai kain, pakai seluar, pakai baju cantik macam Pak Arab, datang surau. Kita pun genung dia daripada dia langkah sampai dia keluar. Besok dia datang lagi tak? Besok dia datang tak? Tak datang, tuan-tuan. Sebab apa? Semua orang tengok aku macam aku ni iblis. Sebab hati dia terdetik untuk datang sembahyang. Kita genung dia, dia pun jadi takut. Kita bagi sokongan pada dia. Ada satu masjid tu, saya kata macam mana pendekatan ajak orang sembahyang ramai. Dia kata, Ustaz, bila saya pegang pengurusi masjid, Ustaz, saya beli kain pelekat. Saya genung-genung tak datang sembahyang di hari Jumaat. Sebelum kita buka PKP ni, tuan-tuan, bergaduh. Bergaduh, tuan-tuan, tak dapat sembahyang. Main Jumaat tak dapat. Aku ni dah 6 bulan tak dapat sembahyang. Balik-balik pengurusi, balik-balik ni, balik-balik itu, balik-balik ini. Aku ni bila nak timbul, engkau je nak masuk syurga. Aku nak masuk juga main Jumaat. Pening pengurusi surau kena marah dalam grup. Biru muka pengurusi surau. Bila dah buka surau pun dah boleh sembahyang Jumaat, dia pun tak timbul. Bila masjid dah bagi full capacity sembahyang, baik sembahyang fardu atau sembahyang Jumaat sekarang tu, dia pun tak timbul. Jadi pengurusi masjid beli kain pelekat, pergi rumah dia, bagi hadiah. Tak cakap lah ni hadiah sebab kau tak pernah datang masjid. Tak adalah cakap. Strategi. Hari ni kita penuh masyarakat kena ada kasih sayang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kena ada kasih sayang. Bukan kita je nak masuk syurga, kita bantu sama-sama kawan kampung kita, orang taman kita. Ini sifat yang paling mulia yang diajar oleh baginda Rasulullah. Tengok orang tabligh kan? Kita pun tak terbuat macam mereka buat. Kita pun tak terbuat, tuan-tuan. Saya cukup kagum. Dia pergi rumah orang bagi salam, dia ajak orang pergi sembahyang, bagus. Kita tak berani nak sebut. Jiran kita tengok tak gigi surau, tak gigi masjid jiran. Kita pun tak berani bagi salam masa dia tengah basuh kereta tu. Assalamualaikum. Marilah ikut saya pergi surau. Lama dah tak nampak. Jiran pun kita tak tersebut untuk ajak kawan kita pergi sembahyang di surau, sembahyang di masjid. Ini tuan-tuan, lemahnya iman kita ni. Kalau boleh kita ikut macam mana orang-orang lain yang berani ajak. Ini kita lebih kita je. Kalau bulan Ramadan kita beli untuk kita je. Durian lain sebelah, buah cependak lain. Baru durian tu, orang sebelah rumah jiran baru. Ambil baru je.
Ini Nabi ajar kasih sayang. Kita dengar ceramah Maulid Rasul, kita dengar dalam YouTube, kita tengok dalam TV forum perdana. Tapi benda kecil-kecil ini kita tidak jaga untuk kita berkasih sayang. Ikut macam mana Nabi ajar kepada kita. Baru masuknya tentang sambutan Maulidur Rasul. Memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya gembiranya hati kita dapat seorang Nabi akhir zaman, Nabi kita yang bagi syafaat pada kita. Bukan sekadar dengar kisah Nabi lahir, akan tetapi kita buat apa yang Nabi suruh. Berkasih sayang, ingat mengingati, jangan gaduh-gaduh, jangan pecah belah. Nabi ajar kita. Jadi pemimpin, macam mana peristiwa terbinanya masjid ketika hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangnya tanah itu daripada anak yatim. Betul? Bayar juga. Dia kata tak payah bayar. Nabi bayar juga. Supaya apa? Supaya tidak ada terhutang budi. Terbinanya sebuah masjid. Masjid Quba. Untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah Islam. Segala-galanya dalam itu. Belajar. Kita ada surau. Kita jadikan aktiviti. Dulu tak boleh. Dulu PKP tuan-tuan. Surau tak boleh buat kelas agama. Tak boleh ini, tak boleh itu. Pasal kita takut ini COVID. Tapi semua dah full vaksin. Semua dah ambil dua vaksin. Pergilah ke mana pun dalam negara ni. Terutamanya majlis ilmu. Tapi kalau dah kata kena juga, apa nak kata? Tapi kita jaga penjarakan sosial buat masa ni, face mask, jaga. Sebab apa? Sebab kita hari ni semua kita akan balik. Malam tadi ambil gambar dengan adik-beradik. Subuh dah tak bernyawa. Sebut je mati, yang paling hampir dengan kita. Itu sebab hari ini kita kena bagi kesedaran kepada masyarakat kampung kita, masyarakat taman kita. Kaya macam mana pun kita, hebat macam mana pun kita, besar macam mana pun rumah kita. Bila sampai waktu mati, malaikat tak cepat sesaat, tak lewat seminit, datang ambil. Tak kira lah tengah baring ke, atas lori ke, atas motor ke, apa ke. Baliklah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum balik tuan-tuan, kita kena lengkapkan dulu. Nak pergi berperang, kena ada peluru dulu. Ni sementara dunia. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia tuan-tuan. Harta dan anak-anak perhiasan. Sementara banyak mana pun duit kita, itu adalah kita pemegang amanah. Mana kita nak salurkan duit yang kita ada ni? Ada orang pencen 5,000 tuan-tuan. Makan ayam tak boleh, udang tak boleh, ketam tak boleh. Kacang panjang tak boleh. Kacang pendek pun tak boleh. Ikan bilis tak boleh. Ikan bilis yang paling kecil pun tak boleh. Ni apa benda ni? Duit banyak. Maknanya Allah nak bagi dia tahu bahawasanya Allah bagi nikmat. Kita ni banyak nikmat Allah ni. Kita tak syukur. Banyak nikmat. Nikmat duduk ni tuan-tuan. Nikmat. Duduk ni. Kalau orang kena stroke, dia boleh duduk tak? Menurut tuan-tuan. Betul. Saya nikmat duduk ni pun nikmat. Telan air liur nikmat. Mayang berdiri nikmat. Bagi salam nikmat. Pandang pun nikmat Allah. Pandang. Allah pinjamkan. Sifat wajib bagi Allah mendengar. Allah pinjamkan kepada makhluk. Mendengar, kita dapat dengar. Melihat, kita dapat melihat. Berkata-kata, kita dapat berkata-kata. Seketika Allah pinjamkan. Nak tengok sejauh mana kita boleh berjalan. Sejauh mana kita bawa kaki kita ini melangkah. Mana kita pergi. Buka aja rentas negeri. Dixon pergi. Langkawi pergi. Semangatnya dia. Ambil tiket kapal terbang. Salah pula beli. Beli tarik bertukar. Naik kapal terbang, pergi berenang dekat laut macam tak pernah berenang. Kelpok. Pergi hotel tidur, berenang dalam kolam. Orang suruh naik nak maghrib, tak duduk tu, tak naik dalam benda. Apa yang nak dicari ini kolam? Lain kalau kita bawa anak kita dah lama tak main kolam, anak kecil-kecil betul, isteri 3. Kan? Jadi bawa anak kecil pergi main kolam ni lain. Tapi nak cari apa? Sebab kita ni lalu sekejap aja dunia ni, sekejap saja. Saya ingat lagi usia saya 20 tahun. Sekarang dah 44 tahun. Sekejap je lalu. Besok saya pun masuk umur 60. Kalau tak sampai, balik. Sementara je kita lalu ni. Dalam kita lalu yang sementara ini,
kita carilah seberapa banyak bekalan untuk kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cari tuan-tuan, cari. Ada masa ruang, ada masa selesa kita baca Quran. Ada masa lebih mentara nak tunggu nasi tu masak. Masak nasi, nak masak nasi untuk suami, buat lauk. Mentara kita goreng ikan, nak tunggu ikan tu masak. Selawat atas Nabi, baca Quran. Sebab apa? Sebab amalan atas dunia ni, apa yang kita buat walaupun sebesar zarah akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita selawat dalam hati didengar, walaupun kita sujud memuji Allah Subhanahu wa taala, sujud di bumi didengar di langit. Itu sebab penting bagi kita menggunakan segala nikmat yang Allah bagi dengan sebenar-benarnya. Jadi orang Islam mengucap kalimah syahadah bukan hanya sebut di bibir, mentasydikkan dalam hati, melakukan dalam perbuatan. Bukan hanya kita sebut, malahan kita membenarkan dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bila dah sebut macam tu, janganlah kita menyekutukan Allah. Bila Allah perintahkan suruh kita sembahyang, sembah dia, kita kena sembah. Bila kita dah kata Muhammad itu pesuruh Allah, kita kena gunakan apa yang kita kata itu membuat satu contoh ataupun satu perkara perbuatan kita benar-benar kita meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikutan bagi kita. Tutur kata Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, kita jadikan sebagai pedoman bagi hidup kita untuk jadi umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar berjanji tuan-tuan. Betul. Selawat insya-Allah. Kalau Melaka kes terkawal, kita akan usahakan agar sambutan buat Rasul boleh buat peringkat negeri, insya-Allah akan datang. Kita berselawat. Saya rasa surau ni ada hantar tim tak dulu-dulu. Pergi Melaka berselawat daripada Stadium Kubu menuju ke Masjid Al-Azim. Ada hantar dulu? Tak ada. Akan datang nanti hantar. Buat baju sepasang lawa-lawa, besok kita bergerak sama-sama. Bergerak ni tuan-tuan, bukan hanya bergerak sampai yang patah-patah tumit kasut tinggi perempuan. Sungguh dia jalan, lempang-lempung, patah tumit. Sebelah tinggi, sebelah dah patah. Pegang dua-dua kaki ayam. Saya nampak kaki ayam dia pegang kasut dia. Nak buang sayang. Yang patah tu dia pegang juga. Balikkan nak gam dia kata. Jalan selawat atas Nabi. Dari Stadium Kubu sampai Masjid Al-Azim. Jauh tuan-tuan. Kurang lebih 7 km. Berselawat ke atas baginda Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Selawat ramai-ramai. Semangat ni. Bukan hanya sebut di bibir, kena buat dalam perbuatan. Betul-betul yang kita sebut itu, kita kena mencintai baginda Rasulullah. Bila cinta baginda Rasulullah, kita kena ada perasaan kasih sayang. Bila sebut kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita berkasih sayang, sayang dengan jiran, sayang dengan anak-anak jiran, sayang dengan masyarakat taman, sayang dengan imam, sayang dengan apa? Jangan sayang bini orang. Bahaya tuan-tuan. Hari ini akhir zaman pun berlaku. Hari ini macam-macam yang berlaku. Anak-anak kecil. Itu sebab bila ada anak perempuan orang nak meminang, bagikan cepat-cepat. Jangan tanya hantaran. Apa hantaran? 15,000. Siapa budak lelaki tu baru kerja. Mana nak cari 15,000 betul? Orang nak bagikan cepat-cepat boleh. Nak syarat, semayang jangan tinggal. Ini bila ayah ni, bapa ni tak bagi penekanan. Bila anak tu bernikah, subuh nak kejut, nak ketuk bilik anak pengantin baru pun kita jadi serba salah. Kita bagi tahu dia, bila nak nikah dengan anak aku, engkau bukan dapat dia saja, engkau akan dapat aku sebagai bapa. Bila aku sebagai bapa, aku ada
Benda yang aku nak kau buat. Setiap hari sembahyang jangan tinggal. Bukan hanya dapat aku je mak bapak, engkau akan dapat surau Al-Amin juga. Jadi engkau kena sembahyang berjamaah di surau Al-Amin, Madrasah Al-Amin. Kita bagi tu. Sebelum ni kita terlepas pandang. Lepas ni, kalau anak-anak nak nikah, bagi tahu dia. Engkau akan jadi ahli surau, ahli madrasah. Inilah surau. Masa datang sembahyang. Duit yang kau ada sesekali pergi masuk dalam tabung surau. Nak didik dia supaya dia dapat zuriat yang benar-benar bersungguh dalam menjaga agama Allah. Ni tu. Ni kita pun leko tanya hantaran, tengok hitam tak nak macam saya. Oh, hitam lah budak tu. Mak yang putih. Sebab apa nak cucu lawa? Allah tak pandang warna kulit, Allah pandang apa? Hati kita. Iman kita sungguh ke tidak kita ni dalam melakukan apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Kita banyak kita cerita hal orang hari ni banyak. Takut kita tuan-tuan. Bibir kita dalam mengata hal orang, kata anak orang tu tak betul orang tu. Lalulah orang ni bawa kereta besar entah rasuah, duit mana dia ambil tu, duit pasir ke apa tu. Peninglah saya hari ni. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bila saya pegang jawatan Ketua Penyelaras Masjid dan Madrasah Negeri Melaka, tuan-tuan, saya senantiasa bersama dengan yang amat berhormat. Subuh hari Sabtu, subuh hari Ahad, Jumaat, masjid-masjid yang terpilih. Satu. Masjid Negeri Melaka ada berapa tuan-tuan? 185 buah masjid kampung. Tak masuk masjid kerajaan, tak masuk masjid universiti. 185 buah masjid. Dalam 9 bulan, 19 bulan dia jadi Ketua Menteri, 168 buah masjid dia dah masuk. Sungguh, kalau nak cerita pasal pasir, saya nak terangkan sikit isu semasa ni. Sebab kita kena faham orang Islam ni. Sebab kita takut dia cerita dia kata dia. Beberapa bulan yang amat berhormat Ketua Menteri kita ni jadi Ketua Menteri Negeri Melaka terus PKP tuan-tuan. Bila sebut PKP, kapal laut, kapal pasir, kapal apa, semua berhenti. Betul? Berhenti, tak boleh buat apa. Kita pun tak boleh nak kerja apa benda semua lock. Baru ni buka PKP 4. Baru kita boleh bebas. Mana datang cerita pasir Negeri Melaka ni? Tak ada. Fitnah. Ini yang cukup besar, yang kita cukup takut. Yang cerita pasir ni zaman bila tuan-tuan? Zaman dulu. Dulu bila? Zaman dia. Tuan-tuan dan puan yang merahmati Allah, kita kena faham bila mana kita ada pemimpin yang sungguh-sungguh memartabatkan Islam itu, maka halangan rintangan cukup banyak. Bila halangan rintangan itu tuan-tuan, hari ini kita tengok, kita pun dah dikenali satu Malaysia. Orang dah tahu. Pilihan raya negeri pada penamaan calon 8 November. Siapa yang ada rezeki, rezeki dia Allah angkat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Bila jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang benar-benar. Janganlah simpan harta berjuta-juta. Tu semua kena jawab besok. Macam tak mati-mati. Jangan. Kita jadi ketua kampung. Saya sidang kampung. Tu tengok baju hitam ni ramai. Saya ketua kampung tuan-tuan. Tu sidang kampung Sultan Melaka. Tanggungjawab saya. Kalau orang nak cop anak masuk sekolah, masuk universiti, saya kata tak payah datang rumah saya. Telefon aja, WhatsApp aja, saya datang rumah dia. Bila saya dah cop, dia nak bagi saya duit RM10. Saya kata takut, jangan. Saya yang bagi RM10. Takut pasal RM10, habis nama saya dijaja. Itu sidang cop, dia ambil RM10. Betul? Ini masyarakat akhir zaman, jangan main-main. Bila dia pegang RM10, saya kata simpan RM10 awak. Pak Haji, saya pun keluarkan duit. Ambil RM10 cucu awak. Kita pula nak cover balik, takut. Hari ni pemimpin tuan-tuan, macam-macam jenis pemimpin. Akhir zaman ini cukup banyak hipokrit. Itu sebab kita nak jaga betul-betul. Kalau ahli surau ni tuan-tuan, inilah tempat kita tuan-tuan. Inilah tempat kita. Tempat kita angkat takbir kepada Allah, tempat kita sujud kepada Allah, tempat kita berselawat ke atas Nabi. Kita jagalah betul-betul. Muafakat kasih sayang yang ada ini, kita jaga betul-betul tuan-tuan. Jangan ada gaduh-gaduh, jangan dia kata dia. Kalau mengata sebab tak dapat nak sumbang, bagus. Sampai yatim pengusi tu aku nak masuk duit dalam akaun RM1,000 pun dia tak bagi. Lama. Mengata, aku nak buat kuih, dia kata tak payah, dah banyak.
Oh, bagus. Tapi kalau mengata tentang hal buruk, jangan tuan-tuan. Jaga betul-betul masyarakat kita. Sebab inilah besok yang angkat jenazah kita. Kalau tidak pun dia ikut bontot van jenazah kan. Hari ni jenazah dah tak angkat lagi dah tuan-tuan. Semua campak letak atas van. Suruh ni dah dapat van jenazah. Ada dah. Alhamdulillah. Ada van jenazah. Bagus. Sebab apa? Sebab hari ni masyarakat kita semua hati mereka dah terbuka untuk menginfakkan harta mereka. Sebut je tabung, bagi je nombor akaun, orang akan masuk duit. Sebab apa? Sebab kita, banyak orang kita dah sedar. Banyak orang kita ada rezeki, Allah bagi rezeki, mereka menggunakan. Itu sebab kita cerita tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selain daripada kita tahu bagaimana Nabi dilahirkan, apa yang berlaku sebelum Nabi dilahirkan, kenapa tahun itu dipanggil sebagai tahun gajah. Kenapa dalam proses untuk merontohkan Kaabah kerana mereka cemburu, sakit hati. Tengok orang datang semua buat tawaf, mengelilingi Kaabah, maka dia bina satu bangunan contoh menyerupai Kaabah supaya orang datang situ tawaf pula kat situ. Tak boleh dia guna strategi pergi bawa ni gajah-gajah ni 70,000 angkatan peperangan yang menaiki gajah untuk merontohkan Kaabah. Maka Allah turunkan burung-burung bawa batu. Seekor burung bawa 3 batu. Satu dia kepit dekat paruh, 2 dekat kaki dia. Maka dia lepaskan batu itu kepada tentera Abraha. Maka hancur mereka. Niat dia untuk robohkan Kaabah. Bila sampai dekat Kaabah di hadapan, gajah itu turun tunduk, lipatkan kaki dia sebab dia tak nak berjalan ke depan. Sebab depan itu akan jumpa Kaabah. Gajah tu sendiri yang lipat kaki. Tunduk. Bila suruh ke kanan, gajah tu bangun untuk pergi kanan. Bila suruh ke kiri, gajah tu bangun untuk pergi ke kiri. Tapi melangkah ke hadapan, gajah tu tak nak. Tunduk, tutup balik kaki dia. Duduk balik. Sebab dia tahu mulianya Kaabah. Itu sebab tuan-tuan dan puan rahmati Allah, sihat kita sementara, cantik kita sementara, muda kita sementara, hebat kita sementara. Satu hari kita pun tua, satu hari masa kita sempit, satu hari nanti kita pun balik, satu hari nanti semua yang ada ini kita tinggalkan, yang kita bawa balik. Yang tinggalkan rumah besar, tinggal kereta besar, tinggal anak besar, tinggal isteri besar lagi kita tinggal, betul? Semua tinggal, yang bawa balik amal ibadat kita masuk dalam kubur. Oleh itu tuan-tuan, saya rumuskan, sementara kita hidup ini, kita akan tinggalkan anak-anak. Tanggungjawab kita adalah anak-anak kita. Anak-anak kita tuan-tuan, kita suruh mereka, amanah kepada mereka untuk mereka jangan tinggal sembahyang. Jangan tinggal sembahyang. Ada satu kisah orang ni, baik orang ni. Sebelum dia bunuh diri, tuan-tuan, dia tulis dekat kertas, orang ni baik. Tapi saya mungkin stres PKP ni kan. Sebelum dia bunuh diri, dia tulis dekat kertas, wasiat. Dia tanya isteri dia, ada pen tak? Isteri dia kata dalam kereta. Lalu dia pergi ambil pen dalam kereta. Dia duduk kat meja luar. Dia pun tulis, anak-anak, yang pertama, jangan tinggal sembahyang. Yang kedua, kalau ada orang datang bayar hutang, ambil buat belanja. Yang ketiga, tempat aku gantung diri ni pokok tu tebang. Yang keempat saya dah lupa. 4 dia tulis. Maka dia pun keluar rumah. Dia ikat tali kambing. Tuan-tuan tahu tali kambing? Tali kambing, dia ikat kat pokok tu. Ambil tong warna biru, tong. Dia berdiri atas tu, masukkan leher dia. Tolak tong, maka dia kerang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik tak? Orang ni baik tak? Baik. Baik kenapa? 20 lebih tahun kerja dia azan, Bilal masjid. Allahu Akbar. Ini bukan cerita rekaan, ini cerita betul. Tersandar saya dengar Allah. Tersandar saya dengar. Sebab penting bagi kita baca doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Kita tak tahu pengakhiran kita betul. Ni pengakhirannya begitu. Saya pun doakan dia semoga Allah ampunkan dosa dia. Hari ni macam-macam orang ni. Ni COVID ni masuk dalam kepala ni, dia kacau otak. Pemikiran tak betul.
Bila tengok perempuan dalam Facebook cantik, dia tengok bini dia pula tak cantik. Dia tengok perempuan dalam Instagram cantik, tengok bini dia tak cantik. Kan? Orang perempuan dalam Facebook, dia pun tengok bini dia, kaki sampai kepala sama je besar macam tiang Masjid Al-Azim. Macam pokok nangka je kau ni tengok perempuan dalam Facebook cantik, kaki genting, pinggang genting kan. Maka dia bercerai. Niat dia nak kahwin dengan perempuan dalam Facebook tu. Belum sempat dia kahwin, dia dah kena stroke. Tak boleh bergerak. Isteri dia datang, "Ustaz, boleh tak saya nikah balik dengan suami saya ni? Sial saya tengok dia." Macam tu hati seorang isteri. Walaupun hatinya hancur, retak, berkecai, tetapi sanggup dia nak nikah balik sebab dia nak jaga suami dia. Itu dah cerai. Kalau belum cerai, sebut nak kahwin lain tuan-tuan. Belum kahwin lain lagi. Minta izin, abang kau tak bagi pun abang nak nikah juga, dua kan. Belum nikah lagi, nombor dua tu tuan-tuan. Tiba-tiba kena stroke. Kalau tak sebut, mungkin kalau kena stroke, isteri jaga betul-betul. Urut pakai tangan kan. Dengan jari jemari yang halus, pakai minyak panas. Bila dah sebut, dia urut juga tapi pakai tumit kaki. Gatal orang tua ni, tak padan yang tua nak nikah lagi urut ya, urut kan urut ni tapi pakai tumit geram. Jadi jangan sebut tuan-tuan, bila kita dah berumur ni tuan-tuan, jangan cari penyakit. Saya sebut ni sebab banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Bila PKP dah boleh rentah ni, macam-macam orang telefon saya. "Ustaz, tolong Ustaz. Tolong." Saya kata nanti kita bincang tepi Tolong. Nak nikah nombor berapa? Nombor 2. Sial ni isteri kan. "Ustaz, kalau Ustaz tak tolong kita pergi Thailand ni Ustaz, dah boleh buka ni. Sudut naik sampai kata." Hari ni. Tak payah tuan-tuan. Ada duit tuan-tuan, kita belanjakan duit kita pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tenaga tuan-tuan, kita pergi surau, pergi masjid. Jangan kita cari memandai-mandai nak cari penyakit. Tak ada penyakit, cari penyakit. Kalau dah berumur ni tuan-tuan, silap-silap nak naik atas katil pun jatuh patah apa tau. Baru nak naik atas katil. Nak semayang pun bukan senang tuan-tuan. Nak bangun tu, nak kena jack belakang dulu. Bukan boleh melenting, tiba-tiba bangun pasal dah berumur betul. Jack, pelan-pelan jack. Pegang dinding, tak, baru dapat berdiri. Susah. Jadi benda yang penyakit ni jangan cari. Kita ikhlas kerana Allah. Angkat takbir, semayang, sedekah, buat baik, amal ibadat. InsyaAllah tuan-tuan. Saya cukup, rasa cukup setakat ini. Mohon maaf atas kesilapan dan ketelanjuran. Tapi yakin dan percayalah. Kita sama-sama meletakkan hati kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkasih sayang sesama kita seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah kelahiran baginda Rasulullah kita dah tahu, macam-macam dah kita dengar, macam-macam ustaz dah cerita, tapi kita masih lagi leka lalai. Kita buat betul-betul. Lepas ni cinta-cinta betul-betul, kasih-kasih betul-betul, selawat betul-betul. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung yang kita dapat, Nabi akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, tutur kata silap daripada saya, maafkan saya atas ketelanjuran kata-kata. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Mohon maaf, kita akan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon berdiri sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.